kepada hadirin dan hadirat warga Muar semua pantun. Sebelum kita mula persoalan, kita mula dengan pantun dahulu. Pantunnya berbunyi, nelayan menangkap ikan di sungai Muara, dijualnya ke pasar raya. Saya di sini sebagai pemudah bicara, semoga berkesan membawa acara. Jadi hadirin hadirat, muslimin muslimat, rasanya tidak perlu saya perkenalkan panel yang pertama. Beliau ini berasal dari Muar, orang Muar jugalah, macam saya orang Muar juga, dan merupakan Tuan Qadi daerah Muar. Jadi saya ingin terus kepada soalan saya, yang saya tujukan terus kepada sahibul fadilah Al-Syekh Tuan Qadi. Ya Tuan Syekh, bila kita melihat kepada peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj ini, ramai yang perkatakan tentang perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian pula peristiwa Mi'raj, dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Itu yang biasa acap kali. Setiap tahun itu yang dibicarakan oleh penceramah-penceramah, asatizah, para guru, itu yang disebut. Itu yang kita dengar peristiwanya. Namun amat jarang sekali kita dengar peristiwa yang berlaku sebelum daripada peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Peristiwa sebelum tu kita kurang dengar. Apakah bentuk cabaran atau tentangan yang berlaku kepada batang tubuh suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj ini. Jadi soalan saya minta kepada Tuan Qadi daerah Muar Al-Syekh untuk mengupaskan tajuk ini, perkara ini. Dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini dalam khutbah Jumaat tadi bertajuk ibadat solat sempena Isra' dan Mi'raj, di mana inilah ibadat yang terbesar, iaitu ibadat solat ini yang Nabi Muhammad dapat, iaitu ibadat yang paling besar semasa Isra' dan Mi'raj ini. Dan imam tadi juga membaca surah ini yang bermaksud Maha Suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, iaitu Allah Ta'ala, yang maha mendengar lagi maha melihat. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku sebelum hijrah, di mana dalam dakwah Nabi SAW 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku pada penghujung dakwah Nabi, iaitu pada 27 Rejab. Dan peristiwa Ma'al Hijrah ini Nabi telah pun diperjalankan, dibawa berjalan makan angin. Ada 2 perjalanan, iaitu sewaktu Nabi berada di Masjidil Haram di Mekah, di sebelah Hijr Ismail, maka malaikat Jibril telah pun hadir membelah dada Nabi, menyucikan hati dan dada Nabi.
kemudian Nabi diperjalankan dengan burak, ditemani oleh malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dan kemudian telah pun dibawa bersama malaikat ke Sidratul Muntaha. Dan inilah peristiwa yang berlaku pada satu malam sahaja, yang berlaku pada jasad dan roh Nabi. Dan peristiwa ini menguji keimanan umat Islam. Ada juga umat Islam yang masih baru berjinak-jinak dengan Islam, mereka menjadi terkeluar daripada Islam kerana tidak mempercayai Isra' dan Mi'raj ini. Manakala sahabat-sahabat, sehingga kita menggelarkan, kita menyebut Sayyidina Abu Bakar, kita memanggil As-Siddiq, iaitu yang membenarkan. Dan ini telah pun menguji keimanan umat Islam, sama ada untuk kekal dengan Islam ataupun ada juga yang telah pun terkucil imannya kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada masa Nabi berada dalam keadaan kekecewaan. Tahun ini dipanggil sebagai tahun kedukaan Nabi, di mana dua peristiwa besar telah pun dilalui oleh Nabi dalam dakwah ini yang panjang ini. Pada penghujung dakwah di Mekah, dua peristiwa, iaitu pertama dengan kematian ataupun kewafatan isteri tercinta, iaitu Sayyidatina Khadijah, seorang isteri yang telah pun banyak membantu dakwah, wanita yang pertama sekali masuk Islam dan wanita yang telah pun memberi semangat kepada Nabi, terutama sewaktu Nabi mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira. Bagaimana peranan Siti Khadijah, iaitu telah pun memberikan satu harapan, memberikan satu semangat dan memberi satu motivasi kepada Nabi bahawa tidak mungkinlah yang datang itu syaitan, tidak mungkin. Tetapi dia telah pun membawa kepada sepupunya, iaitu Warakah bin Naufal, iaitu seorang ahli kitab yang terkenal di Mekah pada waktu itu, di mana Warakah bin Naufal telah mengatakan bahawa yang hadir ini adalah malaikat dan telah pun membawa satu utusan. Dan panjang perbualan itu, dan di akhirnya Warakah bin Naufal berkata, kalaulah aku umur panjang, aku akan bersama dalam dakwah kamu. Dan dia kata, dengan dakwah Nabi ini, membawa ajaran ini, akan ditentang oleh umatnya sendiri, kaumnya sendiri yang akan menentangnya. Dan memang benar berlaku. Inilah Nabi sangat bersedih dengan kematian isteri tercinta. Kemudian beberapa bulan selepas itu, kematian bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, yang dianggap sebagai bapa sendiri. Di mana Nabi lahir sudah tidak ada bapa. Nabi lahir hanya ada ibunya sahaja. Kemudian usia Nabi 2 tahun, ibunya meninggal dunia. Kemudian dipelihara oleh Abdul Muttalib, seorang pemimpin Mekah. Kemudian Abdul Muttalib, datuk Nabi, meninggal dunia, telah pun dipelihara oleh Abu Talib, bapa saudara Nabi, yang menganggap Nabi sebagai anaknya sendiri. Dan dengan kematian Abu Talib inilah yang menyedihkan Nabi. Bukan setakat itu, apabila dakwah Nabi ditentang oleh kaum sendiri, iaitu kaum Quraisy, terutama saudara mara, termasuk bapa saudaranya yang menentang, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, dan yang sewaktu dengannya menentangnya. Tetapi Abu Talib tetap mempertahankan Nabi SAW. Kita lihat peristiwa Isra' dan Mi'raj ini memberikan satu motivasi. Alhamdulillah, tadi pengurusi sebut keistimewaan daerah Muar. Satu lagi keistimewaan daerah Muar, iaitu sejak tahun 2018, sudah hampir 5 tahun, Muar bandar terbersih di Asia Tenggara. Bukan main-main. Bukan terbersih dalam Johor, bukan terbersih dalam Malaysia, tetapi Asia Tenggara. Alhamdulillah. Bukan setakat bandar bersih, tetapi orangnya, termasuk pengurusi-pengurusi masjid yang hadir pada hari ini, saya ucap tahniah kerana telah banyak menyumbang kepada kebersihan
memberi motivasi. Alhamdulillah, orang-orang Muar sekarang dia tak buang sampah dalam kereta atau motor, dia tak buang sampah. Sebab dia ada satu kesedaran, dan alhamdulillah kita akan perluaskan. Kalau dahulu pertandingan ini, dia punya kawasan pertandingan ni radiusnya sekitar 10 kilometer. 10 kilometer. Tapi selepas ini akan diperluaskan, mungkin satu bandar Muar akan dinilai pertandingannya. Jadi fungsi-fungsi masjid perlu mengambil perhatian tentang kebersihan ini. Saya nak cerita tentang Muar ni daerah menjadi satu daerah pelancongan. Kalau hotel, homestay, dia jadi penuh. Ada pasangan pengantin datang dari Perak. Bila tanya tidur di mana? Tidur di Melaka. Haji, kenapa tak tidur di Muar? Hotel penuh, homestay pun penuh. Alhamdulillah. Kedai-kedai makan terutama sate penuh sebelah pagi. Saya nak cerita Muar ni iaitu, kalaulah kita, contohnya isteri ada mengajuk apa ke, adalah ialah salah faham, contoh. Kita bawa isteri kita berjalan. Jadi kalau di Johor Bahru ke, kita bawa jalan ke Muar. Ataupun kalau Muar, kita bawa jalan ke Melaka, kita bawa jalan ke Pontian tengok Jabatan Baru. Saya pun rasa besok nak pergi. Sebab 2017, masa peras pecah tanah tu Menteri Besar, pada waktu itu saya yang baca doa. Sekarang jabatan tu dah siap, saya rasa macam nak bawa isteri saya berjalan besok. Bukan isteri saya mengajuk, tapi nak berjalan lah. Saya nak cerita dekat sini, apabila Nabi berada dalam keadaan sedih, Allah Ta'ala telah merancang satu peristiwa, iaitu untuk membawa Nabi berjalan-jalan untuk melihat berbagai perkara yang dilihat sepanjang Isra dan sepanjang Mi'raj itu. Dan antaranya Nabi telah pun bertemu dengan Nabi-Nabi. Daripada Nabi Adam ke seluruh Nabi. Ini menunjukkan, tuan-tuan, kalaulah contohnya saya jumpa seorang yang saya tak kenal dekat masjid ini, tiba-tiba dia datang, berbual, tiba-tiba tanya, tuan dari mana? Saya baru balik dari Johor Bahru, jumpa Menteri Besar, saya jumpa YB Esko, saya jumpa Datuk ni. Bermakna, saya mesti tahu ini bukan orang biasa ni. Dia ni antara orang-orang yang ranking sama je. Dapat jumpa Menteri Besar, dapat jumpa YB ni, dia orang-orang yang besar. Jadi Nabi, apabila dalam kesedihan ini, Nabi telah dibawa dan telah bertemu dengan Nabi-Nabi. Dengan Nabi Adam. Kenapa dalam solat, apabila solat jemaah, kenapa Nabi Muhammad menjadi imam pada waktu itu? Kenapa bukan Nabi Adam, Nabi yang paling nombor satu, pertama? Kenapa? Ini untuk memberi motivasi kepada Nabi. Betapa sedihnya Nabi dalam dakwah, Nabi telah pun dicerca, dihina, diboikot. Apabila kematian Siti Khadijah dan Abu Talib, orang Islam telah pun diboikot, dipulaukan. Tidak boleh beli makanan, ada duit tak boleh beli makanan. Tak boleh bekerja, tak boleh bercampur, tak boleh berbual. Orang-orang kafir Quraisy memboikot. 3 tahun. Kita ni duk rasa PKP, lebih kurang gitulah, tapi itu sikit sangat tu. Duduk Muar ni memang kena kepung, nak pergi tangkap jambatan kena tutup, OCPD tutup. Nak pergi keluar tak boleh, naik kereta berdua masa tu. Tengok berita, harga minyak murah. Tapi harga minyak murah nak jalan macam mana? Takkan nak buat tong minyak dekat rumah, beli banyak-banyak, nak simpan. Nak makan pun susah. Itulah dugaan waktu kita PKP. Apa lagi dugaan sewaktu umat Islam diboikot selama 3 tahun. Tapi alhamdulillah umat Islam telah pun berjaya melepasi ujian tersebut. Malah ada para sahabat yang diseksa. Bilal bin Rabah telah pun dijemur, ditarik dengan unta, dihentak dengan batu. Tetapi beliau tetap mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada sahabat yang terkorban, terbunuh, mati syahid. Keluarga Yasir dan isterinya Sumayyah. Yang kita nyanyi nasyid Sumayyah itu, orang wanita yang pertama syahid dalam mempertahankan Islam. Ada sahabat yang buta matanya, dicocok dengan besi panas. Zanirah namanya. Ini ujian kepada sahabat-sahabat, sehingga Nabi telah pun membenarkan sahabat berhijrah ke Habsyah. Dan Nabi juga berhijrah dan berdakwah ke Taif. Tetapi telah pun mendapat layanan yang cukup hebat, cukup berat. Nabi dihina, Nabi dibaling dengan batu, sehingga Nabi tercedera, berdarah. Sehingga Sayyidatina Aisyah, apabila Nabi sudah wafat, sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Ya, Sayyidatina Aisyah berkata, beliau telah menanya kepada Nabi, apakah peristiwa dalam hidup yang paling menyeksakan Nabi? Nabi kata, bukannya perang Uhud. Perang Uhud, Nabi memang sangat kecewa kerana kematian beberapa sahabat penting, termasuk Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi. Tetapi Nabi kata, bukan itu yang paling, dugaan paling berat dalam hidup dia, dalam dakwah. Tetapi nyatakan bahawa yang paling hebat ialah dugaan semasa berdakwah di Taif. Tuan-tuan, dan dengan inilah Nabi telah dibawa, ya, melihat Isra dan Mi'raj ini, bahawa Nabi sebenarnya selepas ini, dalam dugaan ini, Nabi akan mencapai kejayaan. Dan dalam Isra itu, Nabi telah melalui satu bandar, iaitu Madinah, Yathrib. Bahawa satu hari nanti, Nabi akan menjadi pemerintah di tempat tersebut. Telah pun dibawa ke situ. Kalau kita lihat, pemimpin-pemimpin, tak kiralah pemimpin ahli politik di dunia ke di Malaysia, kebanyakannya, bukan kebanyakannya, hampir kesemua yang berjaya menjadi pemimpin adalah orang yang diuji. Orang yang menghadapi ujian. Kalau kita temu ramah dengan orang-orang yang berjaya dalam dunia, contoh dunia korporat. Saya baca buku tentang Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari. Mula-mula beliau berniaga di Johor, jual daging, jual lembu, ya, ada lori, dan pernah menghadapi kekecewaan, muflis, jatuh bangun dalam perniagaan. Tapi alhamdulillah, beliau termasuk dalam senarai 10 seorang saja orang Islam yang terkaya di Malaysia, senarai 10 masuk. Saya baca buku yang ditulis oleh Maidin Supermarket. Pasar raya pertama beliau dekat Johor Bahru, Jalan Sigit. Kecil je supermarket. Jatuh bangun, bankrupt dan sebagainya. Alhamdulillah beliau berjaya. Pemimpin-pemimpin politik dunia, kalau kita lihat, pernah masuk penjara. Pernah ditahan, dia kena tangkap polis dan sebagainya. Nelson Mandela. Kenal tak Nelson Mandela? Kalau umur 5 series macam saya, dia kenal. Tanya anak saya, dia tak kenal lah. Iaitu Presiden Afrika Selatan, bagaimana keluar masuk penjara. Aung San Suu Kyi. Ya, mana? Kemboja Kemboja, Aung San Suu Kyi. Sekarang jadi Presiden. Myanmar. Presiden Turki, Tayyip Erdogan, begitu juga, keluar masuk penjara. Itu di luar, di dalam Malaysia pun begitu juga. Bukannya daripada mula sampai habis dia berjaya sampai ke tahap jadi pemimpin, itu dia ni menang aja. Ada yang kalah, ada yang kena gantung, tak kira berapa tahun, berapa bulan. Ada yang kena pecat, ada yang masuk penjara, ada yang kena tangkap dan sebagainya. Tapi akhirnya dia berjaya. Inilah, orang yang berjaya adalah orang yang kena ujian. Kalau orang ni contohnya asyik berjaya je, ramai juga saya jumpa. Bila bantuan zakat, minta duit zakat, tiba-tiba kita cek akaun dia, pernah ada duit 500,000.
Tapi masa dia mohon zakat, dia dah tak ada duit, RM50 pun tak ada. Dia jual tanah dekat Gelam Patah. Tapi lepas dia menang, dia dapat duit banyak, dia enjoy. Dia melabur, dia kena tipu dengan skim cepat kaya. Ada beberapa orang yang saya jumpa. Ya. Jadi orang yang berjaya sebenarnya dia ni tidak berada dalam zon selesa. Begitu juga Nabi. Nabi ditentang dan sebagainya, akhirnya menjadi pemimpin agung. Bukan sekadar pada masa dia saja, tetapi sehingga sekarang beliau menjadi seorang pemimpin yang agung. Dan Nabi telah pun membawa pembangunan. Macam tadilah saya cerita, semasa Menteri Besar 2017 di Kukuk Pontian, saya baca doa. Lepas baca doa, saya melihatlah jabatannya begini, jabatannya begini, jabatannya begini. Dan mereka yang hadir melihat taklimat tersebut bukan orang biasa-biasa. Esko-esko, DO dan lain-lain yang melihat. Orang lain dia tak tengok. Begitulah apabila seseorang dibawa pergi sampai ke syurga, sampai ke neraka dibawa, bukan orang biasa-biasa. Contohnya Perdana Menteri, bila dia mengangkat sumpah Perdana Menteri, besoknya dia akan didengar taklimat. Esko agama ya. Bila angkat sumpah saja, besok pergi ke Kompleks Islam mendengar taklimat portfolio di bawahnya. Majlis Jabatan Agama, Majlis Agama Islam, Jabatan Kehakiman Syariah, Jabatan Pendakwaan dan lain-lain mendengar taklimat. Dan yang mendengar taklimat ni bukan orang biasa-biasa ni. Inilah Nabi. Walaupun Nabi pada waktu itu dia penyokong pun tak ramai. Tetapi Allah Ta'ala telah menunjukkan bahawa Nabi satu hari nanti dia akan menguasai dunia. Ceruk rantau Islam akan sampai. Termasuk dekat baru ni Piala Dunia, World Cup dekat Qatar. Berapa ramai orang Islam yang orang bukan Islam mula-mula takut nak tengok, nak pergi ke Qatar tengok Piala Dunia. Kerana dia kata tak boleh minum arak, tak boleh nak enjoy. Tapi akhirnya dia tengok dalam TV, rupanya tak macam tu. Akhirnya ujung-ujung World Cup dia datang. Dan video yang kita tengok dalam internet, dalam YouTube, berapa ramai yang mengucap 2 kalimah syahadah, hidayah kepada dia. Saya rasa inilah. Ingat nak tak panjang, rupanya jadi panjang pula. Minta maaf, YB. Jadi saya rasa sekadar itulah saja untuk permulaan sebelum Isra' dan Mi'raj lagi tu, peristiwa tu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jazakallahu khairan jazak kepada sahibul fadilah Tuan Syekh berhubung dengan perkongsian beliau berkait dengan peristiwa sebelum hijrah, yang mana yang dapat kita nampak di sana bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj itu, baginda sallallahu alaihi wasallam melalui Amul Hazan atau Amul Huzn, tahun yang penuh dengan duka cita, dengan kewafatan yang membantu baginda sallallahu alaihi wasallam seperti isteri kesayangan baginda Sayyidatina Khadijah